dalam Malaysia hari ini. Dan seterusnya, jika anda seorang peminat puisi, ada satu acara yang bakal berlangsung pada 12 hari bulan ini, iaitu Malam Puisi Riung Berita Harian. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai acara ini, bersama kita pada pagi ini Puan Salbia Ani, merupakan editor sastra Berita Harian, dan juga Cik Samsudin Osman yang merupakan seorang penyair. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat datang ke MHI. Okey Puan, boleh ceritakan, beri sedikit mukadimah mengenai acara Malam Puisi Riung Berita Harian ini? Okey, Malam Puisi Riung Berita Harian ini sebenarnya bermula daripada pertengahan 1980-an dalam usaha kami memanfaatkan bakat yang ada di kalangan wartawan dan pengurusan kanan di Berita Harian dalam bidang puisi. Daripada situ dia berkembang, dijadikan juga antara acara penting untuk menyatakan simpati ataupun untuk terbabit sama dalam hal kemanusiaan sejagat seperti dalam isu Palestin. Dan akhirnya dia berkembang sebagai Kembara Puisi IPT. Kami melakukan kembara daripada satu universiti ke universiti dan terhenti pada 2003. Kemudian kami hidupkan semula Malam Puisi Riung pada akhir Disember tahun lalu, yang berlangsung di pejabat NSTP. Dan pada tahun ini kami mulakan mengurat langkah ke beberapa universiti dan juga Majlis Bandaraya untuk Malam Puisi Riung. Dan kali ini kami akan adakan di Istana Budaya. Malam Puisi Riung ni adalah dengan kerjasama Institut Cermat Negara Malaysia dan juga Istana Budaya pada 12 November jam 8.30 malam dan dibuka kepada orang ramai. Okey, jadi berlangsung di Istana Budaya? Saya, di Laman Sari. Okey. Jadi adakah ini dianggap sebagai acara kemuncak pada Malam Puisi yang sebelum-sebelum ini untuk okey, bolehlah saya katakan dia sebagai adalah kemuncak dan penutup untuk Malam Puisi Riung bagi tahun ini. Dan selain memandangkan ia ada malam kemuncak untuk kami, antara tokoh yang diketengahkan juga kira tokoh yang memang dikenali dalam dunia sastra tanah air, iaitu antaranya Sasuan Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, Menantu Profesor Makyar Dr. Lim Suitin, Dr. Siti Zainul Ismail, lepas tu Abdul Ghafar Ibrahim yang terkenal sebagai Agi. Dan di kalangan penyair muda pula kami tampilkan Syamsuddin Osman di sebelah saya, dan juga Rahimidin Zahari dan satu lagi antara yang menjadi tarikan utama kami rasakan pada malam ni adalah pendakwah Ustaz Zawawi Yusof. Dia akan berpuisi pada malam tu juga. Okey, istimewa sekali ya. Saya. Okey, saya nak bertanya dengan Cik Samsudin Osman lah mengenai penglibatan Malam Puisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sebagai penyair undangan saja pada Malam Puisi Riung kali ini, dan sebagai penyair ni tentunya sama juga dengan mungkin mewakili rakan-rakan penyair yang lain. Kita mempunyai beberapa pandangan ataupun ingin menyampaikan idea itu dalam bentuk puisi lah. Dalam melihat apa yang berlaku dalam senario negara, ataupun mungkin barangkali yang bercakap tentang dunia sejagat, tentang perpaduan, kedamaian dan sebagainya lah. Tadi sebenarnya kita ada berbicara mengenai penulisan surat, bagaimana budaya itu semakin pupus di kalangan generasi muda. Jadi saya mungkin nak tanya sedikit lah, bukan mengenai acara ini, tapi nak tanya pendapat Saudara Samsudin. Bagaimana generasi muda sekarang ini, adakah mereka terus menghidupkan puisi dan juga syair pada masa ini, ataupun agak sukar untuk mencari rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama bagi menghidupkan senario ini? Saya sebenarnya sebagai seorang pensyarah Universiti Putra Malaysia, dan secara kebetulan pun saya memang terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran kesusastraan Melayu ni. Dan sebelum ni pun saya pernah mengajar di sekolah. Kita memang sedang menghadapi satu krisis identiti sebenarnya. Jadi anak-anak muda hari ini, seperti yang Faizal Terani maklumkan tadi, berada dalam satu situasi nak cepat atau nak mengejar masa. Jadi hal ini telah menyebabkan mereka berada dalam situasi yang
menentukan seperti meninggalkan satu tradisi atau warisan bangsa yang cukup hebat dalam satu tamadun. Kalau kita lihat macam Melayu ini merupakan satu bangsa yang punya tamadun persuratan yang amat tinggi, khususnya dari segi penulisan surat, dan sebenarnya bukan daripada surat saja, pengucapan itu, lontaran suara dalam zaman ataupun dalam tradisi Melayu itu sendiri. Contoh dengan deheman itu sahaja telah menyebabkan anak-anak takut. Contoh waktu kita kecil-kecil dulu, ingat tak? Hanya kalau ada tetamu datang ke rumah, mak kita tak bising-bising, cuma menggunakan isyarat deheman ataupun isyarat mata saja, anak dah menjadi takut. Jadi itu sebenarnya tradisi ilmu ataupun tradisi persuratan Melayu yang amat tinggi. Di budaya-budaya bangsa lain tidak ada, hanya ada dalam tradisi Melayu sahaja. Tetapi itulah soal kita dalam konteks dunia yang katanya globalisasi itu, dan kalau tidak menguasai beberapa teknologi pantas, kita dikatakan akan ketinggalan. Dan ini menyebabkan bahawa beberapa tradisi itu semakin terpinggir, dan saya rasa kalau kita tidak berwaspada mungkin akan membawa kepada kegugatan sehingga terbunuh tu. Tradisi itulah. Ya, memang satu kebimbangan yang amat. Dalam konteks itu Puan, acara-acara yang sebelum ini, bagaimana agaknya Puan lihat sambutan dari kalangan muda atau generasi muda? Okey, kalau di universiti sebenarnya dan juga di Majlis Bandaraya Shah Alam sebenarnya ramai anak muda yang hadir, sebab kami mengadunkan puisi dengan lagu puisi juga. Kami tampilkan beberapa penyanyi lagu puisi, dan untuk persembahan pada kali ini kami tampilkan Suhaimi Miwasan yang pernah popular pada tahun 1980-an dahulu, dan kini lagu dia sedang popular dengan Ana Rafali. Jangan kacau kata silap saya. Lepas tu Roshina Muhammad ni, dia memang terkenal dalam menyanyikan lagu puisi Satuan Negara Datuk Samad Said, Rindu Ibu dan Kazana kata silap saya. Dan lagi yang akan kami tampilkan adalah kumpulan Tilu. Dan pengacaranya juga orang yang dengan bahasa yang puitis, Ahmad Fitri Yahya. Penerbit kita ini akan mencarakan majlis. Jadi ada juga tema saya lihat sebenarnya untuk Malam Puisi Riung ini. Temanya kali ini adalah menelusuri ilmu, menyemarakkan kreativiti. Okey, ini dipilih memandangkan Institut Terjemahan Negara Malaysia terlibat dalam penerbitan buku-buku ilmu, karya-karya sastra. Jadi selari dengan tanggungjawab Institut Terjemahan Negara, dan kebetulan Malam Puisi Riung juga adalah mengangkat bahan-bahan yang berilmu melalui puisi yang dibacakan oleh tokoh veteran dan juga penyair muda, kan. Jadi benda tu selari. Okey, seperti Puan sebutkan, selain dari nama-nama yang disebutkan, Dr. Anwar Ridwan, Profesor Madya, Dr. Lim Switin, ada juga generasi muda di yang terlibat, penyanyi Ana Rafali, Tilu, Roshina Muhammad. Encik Samsudin sendiri rasakan adakah satu perkembangan kita perlu memerlukan artis ataupun penyanyi untuk menyemarakkan lagi acara seperti ini? Pertama sekali kita perlu bercakap dalam konteks seni. Seni ni luas. Jadi kalau kita seni bercakap tentang seni hiburan, seni persuratan, dan juga industri-industri seni yang lain. Kolaborasi ataupun gabungan ini sebenarnya perlu seiring, sebaik-baiknya begitulah. Tetapi dalam konteks Malam Puisi Riung ini khususnya, kita ataupun mungkin pihak pengajar menjemput beberapa orang artis bukannya satu cara ingin mengangkat artis itu, tidak, tetapi kita ingin membawa supaya artis ini sendiri mempunyai satu tanggungjawab, ataupun dia sedar di samping dia sebagai seorang penghibur yang menjadi ikon kepada masyarakat, dia juga harus mempunyai satu konsep bagaimana imarahkan atau menyemarakkan seni sastra itu. Sebab tidak ada makna lagu yang baik tanpa lirik yang baik. Betul. Jadi lirik yang baik itu tradisinya daripada puisi. Jadi itu saya melihat bahawa gandingan ini gandingan yang agak mantap, gandingan yang baik, dan kita berharap artis-artis yang kita undang ini tampil dengan ikhlas. Bagaimana tujuannya
dia diundang itu untuk menyatakan bahawa puisi itu adalah satu pengucapan hati nurani bangsa. Jadi lagu ataupun seni lagu itu merupakan salah satu elemen yang boleh menguatkan tradisi puisi dalam konteks masyarakat Melayu khususnya lah. Okey, akhir sekali Puan, sekali lagi mungkin ingin wawarkan kepada penonton MHI mengenai Malam Puisi Riung ini. Okey, saya jemputlah semua untuk hadir pada Malam Puisi Riung di Laman Beringin. Jangan sebarang bayaran dikenakan. Masuk cuma jam 8.30 malam. Saya berani bagi jaminan pasti akan terhibur sebab dia adalah gabungan veteran dan muda dan bukan setakat puisi yang dideklamasikan, tapi ada juga lagu puisi. Artinya boleh memenuhi selera semua usia lah. Okey, itu dia jaminan diberikan. Anda bakal terhibur jika anda menghadiri Malam Puisi Riung sekali lagi 12 November di Laman Beringin Istana Budaya bermula 8.30 malam dengan nama-nama karyawan sastrawan negara dan juga artis-artis dari generasi muda. Jadi jaminan diberikan, seisi keluarga pasti akan terhibur pada malam tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sabia dan juga Encik Samsudin, insyaAllah kerana datang ke studio pada pagi ini. Okey, seterusnya kita ingin berehat seketika, tapi terus setia bersama kami dalam Malaysia Hari Ini. Di Selera Catering ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita pada pagi ini. Dan penonton seluruh ini tak tahu, inilah seksi yang Nurul Syah dah sebutkan tadi. Okey, selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Ceraya.